Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat modul 1 tingkatan 4 iaitu pengenalan kepada perakaunan. Jadi cikgu minta kamu tolong rujuk buku teks muka surat 2 ya. Okey, mula-mula kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perakaunan. Perakaunan adalah satu perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan secara sistematik ya. Urus niaga rekod kewangan ya. Okey. Seterusnya kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan simpan kira dan perakaunan. Simpan kira terdiri daripada aktiviti-aktiviti perakaunan dalam mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor ya. Dan manakala perakaunan pula merangkumi aktiviti-aktiviti simpan kira ini ya, iaitu mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor dan ada lagi iaitu menganalisis, dia lebih luas ya, mentafsir, merancang, menilai dan merumus ya. Jadi bermaksud simpan kira adalah berada dalam perakaunan ya. Kita teruskan lagi dengan kitaran perakaunan. Apabila kita katakan kitaran perakaunan bermaksud merupakan tata cara penyediaan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen sumber ya. Kemudian diikuti dengan buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, pelarasan, imbangan duga terselaras, catatan penutupan dan yang terakhir adalah penyata kewangan. Di mana semua kitaran perakaunan ini kita akan pelajari di dalam tingkatan 4 ya. Dalam tingkatan 4 nanti dalam modul 3 dan seterusnya kita akan belajar kitaran perakaunan ini. Jadi cikgu tak akan terang secara terperinci ya. Okey, kita teruskan lagi. Sub bidang perakaunan ya. Sub bidang perakaunan terdiri daripada percukaian, perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan dan pengauditan ya. Kita akan lihat satu persatu apa maksud sub bidang perakaunan ini ya. Iaitu kita lihat dulu percukaian ya. Percukaian maksud dia menyediakan penyata cukai, merancang hal-hal pencukaian dan juga sebagai penasihat cukai ya. Semua perniagaan apabila sampai had yang telah ditetapkan ianya akan dikenakan cukai. Yang kedua, pengauditan. Apabila kita buat penyata kewangan, maka akan ada orang yang memeriksa dokumen perniagaan dan mengesahkan rekod perakaunan adalah betul dan tepat. Yang ketiga, perakaunan kewangan menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan, di mana penyata kewangan ini digunakan oleh pengguna dalaman dan luaran untuk membuat keputusan ya. Dan yang terakhir adalah perakaunan pengurusan ya. Menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman untuk tujuan kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Baiklah, kita teruskan dengan hubung kait fungsi perakaunan kewangan dengan pengauditan dan pencukaian. Laporan kewangan akan disediakan oleh pemilik perniagaan dan seterusnya akan dihantar untuk pengauditan di mana juru audit akan memeriksa secara menyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan ya. Apabila penyata kewangan yang telah diaudit telah siap dan ianya akan digunakan untuk membuat tafsiran cukai ya. Okey, seterusnya kita akan lihat profesion perakaunan. Ya, profesion dalam perakaunan adalah pelbagai dan skop kerja yang sangat luas ya. Bila kamu masuk dalam profesion perakaunan, kamu boleh jadi accountant, juru audit, pengurus dana, penasihat kewangan dan lain-lain. Banyak lagi ya bidang-bidang kerja ya dalam profesion perakaunan. Jadi cikgu minta kalau boleh kamu masuklah profesion perakaunan ini.
Okey, kita teruskan sekali lagi. Ciri-ciri akaunten sebagai pemimpin ya. Okey, apabila kita kata ciri-ciri akaunten sebagai pemimpin, bukan akaunten saja ya sebagai pemimpin ya. Kamu juga adalah seorang pemimpin ya. Okey, apakah ciri-ciri yang pertama, iaitu ianya mestilah integriti, bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dengan pihak luar supaya tidak dikaitkan dengan laporan kewangan ataupun bentuk-bentuk komunikasinya palsu ya. Okey. Yang kedua mestilah credibility, iaitu jujur ya, iaitu keupayaan akaunten untuk menyampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif kepada semua pihak yang mempunyai kaitan dalam perniagaan. Dan yang terakhir ialah accountability, iaitu tanggungjawab ya, iaitu tanggungjawab individu atau jabatan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perakaunan ya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kod etika akaunten profesional ya. Bermaksud etika, kamu tahu kan, prinsip-prinsip akhlak atau nilai moral yang menjadi pegangan seseorang apabila menjalankan tugas ya. Okey. Yang pertama kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, kompetensi. Akaunten mestilah harus profesional, berkemahiran dan berkeupayaan untuk memberi perkhidmatan perakaunan yang terbaik. Yang kedua, integriti. Integriti bersifat jujur ya, dan telus ya. Integriti. Yang ketiga, kerahsiaan, iaitu tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperolehi kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan. Yang keempat, objektiviti. Semasa menjalankan tugas, seorang akaunten tidak boleh berkompromi dan berat sebelah ya. Dan yang terakhir, sifat profesional. Akaunten adalah seorang profesional ya. Akaunten mestilah mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan ya, serta mengelakkan segala tindakan yang boleh menjejaskan profesion ini. Okey, kita teruskan lagi dengan badan-badan perakaunan di Malaysia ya. Yang pertama, Badan Kawal Selia, ianya mengawal profesion perakaunan. Yang kedua, Badan Pengubal Piawaian, memperkembangkan dan menerbitkan laporan perakaunan. Dan yang terakhir, Badan Profesional, memajukan profesional perakaunan. Kita lihat Badan Kawal Selia ni apa dia? MIA, contoh-contoh jabatan yang ada di Malaysia. Badan Pengubal Piawaian, MASB. Badan-badan profesional yang ada, MIPA, ACCA, CIMB ya. Okey, kita teruskan lagi. Badan-badan perakaunan, cikgu akan tunjuk satu persatu tapi cikgu tak bercadang untuk menjelaskan ya. Okey. Iaitu cikgu tadi MIA ditubuhkan bila, seterusnya MASB ya. Seterusnya MIPA ya. Okey, seterusnya CIMA, ini adalah fungsi-fungsinya dan sejarah penubuhannya. Dan yang terakhir ACCA ya, ini adalah di mana ditubuhkan, okey, berpusat di London, fungsinya ya untuk beri khidmat sokongan kepada ahli dan pelajar. Okey, kita teruskan lagi ya. Sejarah perakaunan dan perkembangannya. Okey, untuk makluman kamu ya, dalam peperiksaan SPM, sejarah perakaunan dan perkembangannya tidaklah begitu penting. Walaupun tidak penting, kamu kena tahulah, sebab kita nak belajar tentang perakaunan, kita mestilah tahu sejarahnya. Kita lihat sepintas lalu ya. Iaitu terawal di Babilonia, seterusnya menggunakan kertas dan pen di Mesir, seterusnya ya. Luca Pacioli memperkenalkan sistem catatan bergu, kemudian perakaunan kos diperkenalkan, seterusnya jawatan piawaian perakaunan ditubuhkan, dan seterusnya perakaunan ini berkembang pesat sehingga kini banyak sistem-sistem perakaunan telah disediakan untuk memudahkan pengamal-pengamal perakaunan untuk menyediakan rekod-rekodnya ya. Okey, kita teruskan lagi. Penyata kewangan.
Penyerta kewangan ada 2, ya, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, dan satu lagi penyerta kedudukan kewangan. Untuk makluman kamu, cikgu tak bercadang untuk terangkan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyerta kedudukan kewangan di sini. Cikgu akan terangkan dalam modul 7 nanti secara terperinci. Okey, kita teruskan ciri-ciri kualitatif penyerta kewangan. Apakah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri kualitatif penyerta kewangan? Okey, iaitu bermaksud penyerta kewangan yang disediakan dengan baik akan memastikan maklumat di dalam yang berguna kepada pelbagai pengguna. Dia ada 2, iaitu ciri kualitatif asas dan ciri kualitatif tertingkat. Okey, ciri kualitatif asas pun ada lagi anak-anak dia kerelevanan, perwakilan benar, ciri kualitatif tertingkat, kebolehbandingan, kebolehsahan, kebolehfahaman dan yang terakhirlah pemasaan. Okey, kita teruskan lagi, cikgu akan terangkan satu persatu Okey, kerelevanan. Nak sebut pun. Okey, maklumat dalam penyerta kewangan relevan dengan keperluan pengguna. Ada kaitan dengan pengguna. Boleh mempengaruhi pengguna dalam membuat keputusan. Seterusnya, perwakilan benar bermaksud bebas daripada kesilapan dan tiada unsur berat sebelah. Maklumat perlu didedahkan sepenuhnya. Okey, seterusnya kita pergi pada ciri kualitatif tertingkat. Yang pertama, kebolehbandingan. Maklumat tempoh semasa boleh dibandingkan dengan tempoh yang lepas. Semasa dengan lepas boleh dibandingkan. Yang kedua, kebolehfahaman bermaksud mudah difahami. Yang ketiga, kebolehsahan bermaksud maklumat dan penyerta kewangan boleh dipercayai. Yang terakhir ialah pemasaan bermaksud ketepatan masa dalam penyediaan maklumat kewangan. Tepat pada masa bila kita nak, ada. Jangan kata bila orang nak guna, tak ada. Okey. Kita teruskan lagi kepada pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyerta kewangan. Penyerta kewangan ni siapa yang kena sedia? Yang mestilah pemilik perniagaan yang kena sediakan. Kalau pemilik perniagaan tak mau sediakan, dia boleh upah pihak luar. Juruaudit lah adalah pihak-pihak yang boleh menyediakan penyerta kewangan. Ataupun kalau dia tak mau pihak luar, dia suruh pekerja yang lantik accountant suruh buat penyerta kewangan. Boleh lah. Siapa-siapa pun boleh buat. Okey. Seterusnya, pengguna penyerta kewangan. Siapa yang nak guna ni penyerta kewangan? Okey, yang pertama, pengguna dalaman. Yang kedua, pengguna luaran. Orang dalam pengguna, orang luar pengguna. Okey, siapa pengguna dalaman? Pemilik perniagaan. Mestilah dia nak tahu. Pemilik pihak pengurusan. Dan juga pekerja. Okey, seterusnya kita tengok pengguna luaran. Siapa dia? Pihak bank. Nak bagi pinjaman ke sebagainya. Kedua, pembekal barangan. Yang ketiga, agensi-agensi kerajaan. Contohnya, lembaga hasil dalam negeri untuk pencukaian. Dan yang keempat, pemegang saham. Dia nak tengok untung ataupun rugi pelaburan dia dalam perniagaan ini. Okey. Baiklah, kita akan berhenti dulu di sini. Nanti kita akan sambung lagi dengan modul 1 pengenalan kepada perakaunan bilangan 2. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum semua.